Di sini ada satu pesanan kepada para penyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim atau lebih mesra saya sapa dengan panggilan anak-anak papa. Janganlah kerana keterdesakan anda untuk menang, akhirnya negara tergadai, rakyat terabai, maruah terburai dan masa depan hancur berkecai. Kita intro dulu. La 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 la. Assalamualaikum warahmatullahi. Beberapa hari lepas, saya telah post satu video kritikan saya terhadap tindakan terkini Datuk Seri Anwar Ibrahim yang menyatakan bahawa penggunaan elektrik yang banyak tidak akan lagi diberikan subsidi. Konon-kononnya untuk cater keperluan T20 dan mengekalkan subsidi kepada M40 dan juga B40. Dan kalau kita lihat pun komen-komen daripada anak-anak papa sekalian, mereka masing-masing echo perkataan Perdana Menteri itu bahawa strategi terkini PMX ini adalah untuk memastikan T20 tidak lagi mendapat subsidi elektrik dan subsidi elektrik kekal dapat dinikmati oleh golongan M40 dan juga B40. Tetapi saya katakan semua ini adalah mengarut semata-mata dan hanya mengaburi rakyat daripada realiti sebenar. Kononnya naratif yang mereka bawa ialah T20 menggunakan elektrik lebih banyak kerana rumah mereka ada banyak aircon, ada banyak kipas, ada banyak peralatan elektrik dan sebagainya. Tetapi realitinya tuan-tuan dan puan sekalian, itu tidak berlaku sangat sebenarnya. Bukan tidak ada rumah B40 ataupun M40 yang menggunakan peralatan elektrik yang banyak. Apatah lagi pada ketika ini cuaca panas melampau yang melanda negara ini, banyak je rumah tak kira B40 ataupun M40 yang terpaksa memasang pendingin hawa daripada pagi sampailah ke malam, dan ini sudah tentu akan menyebabkan penggunaan elektrik mereka menjadi banyak. Padahal mereka itu B40, M40. Dan sebelum anda menyatakan, B40 mana ada duit nak beli aircon? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, aircon ketika ini bukan mahal benar pun. Dengan harga lebih kurang RM500, RM600, bahkan lebih rendah lagi, anda dah dapat aircon second hand yang berkualiti. Dan seperti mana saya telah sebutkan dalam video saya sebelum ini, ada saja syarikat yang menawarkan belian aircon secara ansuran bulanan serendah tak sampai RM100 setiap bulan. Dan memandangkan cuaca panas ketika ini, aircon bukan lagi barangan mewah, sebaliknya merupakan barangan keperluan. Belum lagi saya cerita sekiranya kalau B40 itu menyewa rumah yang memang sudah disediakan aircon oleh tuan rumah. Even rumah Selangorku pun pada ketika ini ada yang telah ditawarkan dengan aircon siap pasang, kadang-kadang sampai 2-3 buah pun. Jadi macam mana kita nak kata M40 dan B40 ini tidak menggunakan elektrik dengan banyak? Bagaimana kita hendak mengatakan bahawa mereka ini tidak mampu untuk menyediakan peralatan elektrik dengan begitu banyak dan lengkap dekat rumah masing-masing? Lagipun dekat bil elektrik yang disediakan oleh TNB, mana ada tulis bil ini untuk B40, bil ini untuk M40, bil ini untuk T20 dan sebagainya? Tak ada. Jadi adakah adil sekiranya kalau kita hendak menentukan bahawa orang ini B40 ataupun M40 hanya dengan melihat jumlah bil mereka? Belum cerita lagi B40 yang menambahkan pendapatan mereka dengan jualan makanan-makanan, tak kira makanan sejuk beku ataupun makanan bermasak, di mana mereka yang menjual makanan ini sudah pastilah mempunyai lebih daripada satu peta ais dan kadang-kadang ada satu deep freezer, dan peralatan-peralatan ini akan menggunakan elektrik secara 24/7 setiap masa sebab dia tak boleh tutup, dan ini akan mengakibatkan penggunaan elektrik yang lebih banyak berbanding kebiasaan. Jadi adakah mereka yang mencari pendapatan lebih dengan menjual barangan-barangan makanan ini, golongan B40, M40 yang cuba untuk berniaga kecil-kecilan samping-sampingan ini, mereka ini juga tidak akan layak untuk menikmati subsidi elektrik semata-mata kerana penggunaan elektrik yang begitu banyak. Dan T20 pun tuan-tuan puan-puan sekalian, mereka ini jaranglah elektrik banyak. Nombor satunya, mereka ini kaya tuan-tuan. Mereka ini boleh pasang inverter dekat atas bumbung ataupun mereka boleh pasang solar pun. Dan penggunaan solar ini akan menyebabkan elektrik lebih jimat, lebih 70 ke 80%, dan bil mereka akan menjadi lebih rendah. Belum cerita kemampuan mereka untuk membeli barangan yang jimat tenaga lagi. Jadi sekali lagi, naratif subsidi elektrik ditarik kepada golongan kaya semata-mata itu adalah falasi. Itu adalah tidak betul sama sekali tuan-tuan puan sekalian. Dan menyebut tentang benda-benda sesak yang bakal rakyat alami selepas ini, rasanya ramai sudah tahu selepas bulan Jun ini berkemungkinan harga ayam dan telur bakal diapungkan, kerana ini telah pun diumumkan oleh Menteri Keterjaminan Makanan iaitu Datuk Seri Muhammad Sabu. Dan belum saya cerita tentang dalam masa terdekat ini subsidi diesel juga akan disasarkan, tidak lagi menyeluruh seperti biasa.
Dan bila ia disasarkan, lori ikan, lori sayur, lori ayam, lori menjadikan makanan dan sebagainya, semua ini tidak akan lagi menikmati subsidi diesel seperti mana dahulu, dan ini akan menyebabkan kos logistik mereka menjadi meningkat. Bila kos logistik meningkat, kos operasi untuk penyedia makanan ini semakin meningkat, dan bila kos mereka menjadi meningkat, cuba teka mereka akan serapkan kos-kos itu kepada mana? Ya, yang pastinya pengguna seperti kita juga yang akan menerima bahananya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kepada anak-anak papa, saya faham anda memang telah menunggu sekian lama untuk papa anda menjadi Perdana Menteri. Tetapi, adakah kesesakan rakyat pada ketika ini berbaloi sebagai satu harga untuk menyaksikan anak Ibrahim itu menjadi Perdana Menteri? Kerana itulah pada awal-awal video tadi saya telah menyebutkan, janganlah kerana hendak menang sorak, negara tergadai, rakyat terabai, maruah terburai dan masa depan berkecai. Apa guna anda bergembira Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri sekiranya anda terpaksa bergingkat perut dan menjurut leher semata-mata untuk meneruskan kelangsungan kehidupan? Saya ulang! Sampai Abang Jamil mampus.